Jadi sekarang ini, guys, korang dah kenal Yusof, penyampai radio Hits FM Sarawak. Assalamualaikum, my name is Yusuf. Now recently there was a video I did on TikTok that went viral for all the wrong reason. Sambil sukses ni kita borak. Korang ada tengok tak DJ atau penyampai radio hits di Sarawak yang gelakkan cikgu. Cikgu tu dia mengajar sex education. Kemudian dia cakap lah bagaimana cikgu nak give birth. Tapi cikgu tu sebut bird, give birth. Okey, kena faham kadang-kadang ada orang tak boleh sebut ada orang tak boleh sebut tu. Ada orang tak boleh sebut R. Ada orang sebut R. Kan? Ada orang dia ada masalah sebutan lah. Jadi mungkin perkataan B-I-R-T-H, birth, ujung dia. Itu sebabnya kadang-kadang bila kita sebut orang sebut happy birthday. Salah tau. Dia birthday. Ada orang sebut pula happy birthday. Itu F, bukannya TH. Dia TH bunyi dia ujung lidah. Macam tha. Kita belajar tak mengaji? Sim, sort, dot, alif, bata, tha. Tu birthday. Jadi cikgu ni mungkin ada masalah sebutan. Disebut birthday, B-I-R-D. Jadi yang Mamat ni dah ketawakan gila-gila. Dia bayang burung apa tak tahu. Dia bayang burung apa tak tahu. Dia ketawa kan cikgu tu. Apa perasaan dia? Okay, kita stop being negative in here. Jom positif. Kita being positif. You pernah muda. Pak ni pernah muda. Orang pernah jadi naughty. Nak pada zaman sekarang ini semua nak TikTok. Semua nak letak dekat social media. Semua nak cari follower. Okay, ini Pak ni nak bagi tahu untuk I heard Pak ni dengar kemungkinan macam penyampai radio diminta untuk buat TikTok. Supaya apa? TikTok ini adalah in. Semua orang nak tengok TikTok. Semua TikTok ni in. Jadi awak tengok tak IG Hanif era Angah lawak, Raja Lawak. Diorang ramai banyak buat TikTok. Penyampai radio lah. Sebab benda tu in. Bila in, ramai orang akan masuk menengok. Dan TikTok ini menjadikan mereka popular. Ramai orang menonton. Dan menjadikan mungkin radio itu popular. So, Pak ni tak tahu sama ada budak yang ketawakan cikgu cakap orang putih ni buat TikTok atas atas kemahuan stesen radio. Okey, sebab stesen radio galakkan dia punya announcer untuk buat TikTok. Tapi bila anak muda ni buat TikTok, dia dah terlampau. Dia dah over. Dia dah melampaui batas. So, ada tak stesen TV atau stesen radio ni check TikTok yang keluar daripada dia punya penyampai-penyampai. Sebab mungkin ini adalah salah satu keperluan untuk buat TikTok.
Sebab Pak Ni pernah dijemput untuk radio. Kali tu dia kata, Pak Ni boleh buat TikTok tak? Pak Ni tak buat TikTok. Dia cakap, alah, kita orang ni sekarang kena buat TikTok, Pak Ni. Arahan dia kata. So Pak Ni balik kepada anak muda Hits FM ni, yang Sarawak ni. Dia buat TikTok mungkin ikut arahan jugalah, atau ikut trend. Tak tahu Kita husnuzon. Kita buat ilmiah, bedahan ilmiah. Okay. So jadi bila dia buat terlampau ini, dia yang menanggungnya. Stesen TV, stesen radionya akan keluar statement, kami akan lihat kepada perkara ini dan akan menggantung stesen penyampai radio ni buat sementara waktu. Okey. Sebelum benda tu dikeluarkan, TikTok ini, kalau itu arahan, tak ada ke arahan mengatakan sebelum awak buat TikTok, sebelum awak post, boleh tak kami sebagai management tengok dulu? Boleh tak kami sebagai management check dulu? Sebab whatever goes on your Instagram, because you adalah penyampai kami, you will reflect our integrity, our image, our name. Kan? Jadi kena bersama bertanggungjawab lah. So mohon maaf, itu bukan datang daripada Yusof seorang. Pak ni ingatkan dia buat kerja sendiri. Kerja sendiri, rupanya dia adalah penyampai radio. Bila penyampai radio, Pak Ni rasa this is my gut feeling lah, yang dia membuat itu atas arahan pihak atasan untuk membuat TikTok supaya viral. Now you got it. You want viral, you got it. Jadi stesen radio suka tak? Now everybody is talking about your radio. Now everybody is talking about your announcer. Now what you wanted, you have got it. Apa yang awak nak, awak dah dapat kan? Viral, meletup. Everybody talking about it. Orang tak pernah dengar hits akan dengar hits. Orang tak pernah tahu siapa itu Yusof akan tahu siapa itu Yusof. Cepat ni lah. Paling tak kenal siapa Yusof. But being a young person macam Yusof, no, I'm not young. Pak ni pernah muda. Being young at one time like Yusof, kita kadang-kadang buat benda tu sebab kita suka. Itu adalah trend, kan? Tetapi budak muda ni harus di guide. Harus di jaga. Guide apa? Bahasa Melayu. Tentang lari ni lupa pula perkataannya. Bimbing. Harus dibimbing. Jadi bila dia bimbing, dia akan jadi announcer yang satu hari besar dan matang. So it's good for you untuk minta maaf. Dia ajar Yusof. Percayalah Yusof, nanti one time you look back, tengok balik apa yang berlaku, dan awak akan berterima kasih pada kejadian ini. Benda itu pernah berlaku pada Pak Nil. Pada zaman Pak Nil muda-muda dulu, buat pop quiz, tak ingat. Wah, habis semua pakai baju, terkedik-kedik, terlompat-lompat, terjoret-joret. Pak Nil lah dulu. Tapi zaman Pak Nil tak ada social media. So orang nak kritik, it will take time lah. Dia akan go through the process of tulis surat kepada syarikat TV, yang kadang-kadang syarikat TV tak baca pun, atau mungkin baca dan tong sampahkan.
Kemudian kadang-kadang dia akan hantar ke surat khabar. Surat khabar akan ambil masa untuk baca sebab terlalu banyak surat yang hantar, yang diterima. Kemudian kalau dia hantar tu sebenarnya satu, untuk wartawan itu buka mata. Hello, tengok ni, dia kata ada seorang pengacara ni tergedik-gedik, terkinja-kinja. Dia hantarlah surat tu kan. Lama proses dia. Tak macam sekarang. So atau dia ada ruangan surat pembaca. Kat surat khabar dulu ada ruangan itu, surat pembaca. Apa ni? Pak ni tak baca lah korang punya ni. Pak ni tengah berborak. Aduh. Okay. So surat terpilih akan dipaparkan di surat khabar. So itulah, zaman Pak ni berbeza. Kami yang muda buat silap juga dulu. Tetapi satu ketika, kejadian Pak ni yang muda ketika itulah. Tapi taklah muda sangat ketika tu. Perasaan je muda. Okay, Pak ni nak relatekan dengan cerita Yusof ni. Yusof lah. Yusof, it's okay to make mistake. It's not okay to do it again. What you did was not okay. It's okay untuk minta maaf. Very good. It's okay for you to realize, and it's okay for you to be bashed. Okay? It's okay for you to be bashed. But orang yang bash ni, it's not okay for you to use of foul languages. Tak boleh. Orang kalau macam Yusof tu dapat anak yang boleh terima perkataan-perkataan kasar macam tu, alhamdulillah lah. Ada pula anak yang tak boleh terima, dia murung, depression. Macam mana? Adakah kita akan berdarah tangan jika sesuatu berlaku pada dia sebab mulut kita menegur dengan cara yang kasar tu? Adakah tangan kita akan berdarah? I don't know. Okay, so saya sebagai bapa, saya akan cakap pada Yusof, don't do it again. But tengok kerja awak. Kerja awak adalah kerja yang mendapat perhatian orang ramai. Orang ramai menegur awak. Berapa kerja di dunia ini yang orang ramai akan tegur kalau awak buat salah. Itulah the beauty of your kerja. The beauty of my kerja, Pak ni pernah ditegur oleh imam besar Masjid Negara, ya, dan dicopkan sebagai ejen peruntuh akhlak rakyat ataupun anak muda Malaysia ketika itu. Dalam kutubah disebut rancangan Pop Quiz adalah terang-terang rancangan yang meruntuhkan akhlak anak Malaysia ketika itu. Dan Pak Nil adalah adalah pengacaranya. Mana Pak Nil nak letak muka? Malu kan? Mana family Pak Nil nak letak muka? Malu kan? Mana isteri Pak Nil nak letak muka ketika itu? Pak Nil masih berumah tangga. Malu kan? Mana anak Pak Nil nak letak muka? Bapak mertua, mak mertua. Sebelum ni diorang bangga, itulah saudara aku, itulah cousin aku. Lepas jadi kejadian tu, semua diam, malu. Mereka nak mengaku. Tetapi bila kena kritik keluar dalam Masjid Negara tu kira macam dosa besar dah lah, kan? Pak ni diam seketika. Ketika itu tak ada social media. Jadi dia lambat sikit lah. Dia tak ada instant reaction macam sekarang ni. Sekarang ni ada instant reaction. Buat je, boom, kena, boom, viral. So dalam 3-4 hari jugalah. Dan 3-4 hari tu Pak ni diberi masa untuk berfikir. Memanglah masa muda tu aku akan mengamuk.
bukan mengamuk, kenapa aku kritik macam tu, kan? Tetapi sebabkan ketika itu kita ada masa, Pak ni berfikir, Pak ni berbincang dengan syarikat TV3 ketika itu. So TV3 mengambil approach atau kaedah untuk you jangan buat apa-apa statement, dia bagi nasihat, let us handle this. Inilah dia majikan yang bagus. Saya bertugas, saya buat salah ketika saya bertugas. Jadi TV3 ambil approach atau kaedah yang bagus. Relax Aznil, we will handle this. Jangan buat apa-apa statement. So diorang bincang lah agaknya dalam meeting, Pak ni tak tahulah. Dan Pak ni bincang dengan family. Dan tentunya dalam perbincangan family, mak bagi tahu, relax lah. Kau bayangkan yang positif, nampak tak? Kau bayangkan benda yang positif. Apa positifnya? Dah kena kutuk satu Malaysia dah ni. Apa yang positifnya? Pak ni kalau boleh nak berhenti, tak nak buat kerja ni. Aku tak nak buat kerja ni lagi dah. Korang semua malu sebab aku. Aku tak maulah lagi jadi pengacara. Relax. Ini semua ada hikmah. Apa benda yang berlaku, ada hikmahnya. Jadi hikmah yang Pak ni fikir ialah satu yang Pak ni nampak, wow, ada cermin mengatakan bahawa rancangan itu popular lah. Kalau tak popular, orang tak tahu pun Imam ni cerita pasal siapa ni. Imam ni cakap pada siapa ni. Pada Imam tak sebut pun nama Pak Nil. Imam sebut nama rancangan TV sahaja. Tapi orang cari Pak Nil. Kenapa tak cari Rina? Dia tak cari Rina Han, pasangan pengacara Pak Nil. Cari Pak Nil. Sebab Pak Nil melampau sangat ni. Allahu Akbar. Jadi Pak Nil fikir positifnya ialah itu satu. Dua, orang kalau tegur sebab apa? Itu kita fikir positif. Kalau kita fikir negatif, orang tegur sebab apa? Sebab benci, dengki, kan? Nak jatuhkan orang, nak musnahkan periuk nasi. Itu kalau kita fikir yang negatif. Fikir yang positif, Pak ni fikir, subhanallah, yang tegur aku ni imam besar masjid negara tau. Ni antara khalifah-khalifah Allah tau. Yang tegur kau. So Pak ni fikir, kerja aku ni mendapat perhatian mata pemimpin Islam, pemimpin agama, dan ditegur oleh pemimpin agama. Sayangnya mereka pada aku. Kalau dia tak tegur, maknanya dia tak sayang. Betul tak? Jadi bila fikir positif tu, Pak ni kata, alhamdulillah lah, aku ditegur gitu. So, bangun daripada kesilapan itu, Pak ni berikrar, berjanji, minta maaf benda yang pertama. So kita buat press conference, TV3 buat press conference, panggil wartawan. It's not really a press conference untuk itu. Sebenarnya press conference untuk rancangan lain. Tapi because Pak ni involved, Pak ni ada, wartawan dah mula serbu Pak ni. So TV3 dah bersedia lah, dia kata Aznil. So kalau ada apa-apa jawapan tak boleh jawab, kan? Kami ada untuk bantu bahagian PR lah. Jadi kacau rasanya masa tu. Nur Aisyah Malik dan Muhammad Aziz Yasmin, tu panggil dia Min. So dia yang bersama duduk. Tapi alhamdulillah bila wartawan tanya macam mana Pak Nil, tak panggil saya Pak Nil lagi masa tu, tak adalah tua. Aku pernah muda ya. Aznil macam mana? Saya kata alhamdulillah
saya melalui proses ni dengan tenang. Dan Alhamdulillah, saya dibukakan mata. Ya, saya silap. Saya mempunyai banyak keterlanjuran dalam membuat kerja. Tujuan saya masa buat kerja tu, saya fikir ialah nak dapat perhatian, nak rating, nak menghiburkan orang. Ya, kadang-kadang niat kita tak menghalalkan cara kita. Jadi Pak Ni minta maaf, dan Pak Ni nak teruskan kehidupan sebagai pengacara, menjadi pengacara yang lebih baik. Alhamdulillah, dapat doa daripada imam besar juga, dapat doa restu daripada rakyat Malaysia. Dan tengoklah di mana akhirnya, penghujungnya kejayaan Pak Ni. Pak Ni bukan kata kejayaan Pak Ni sekarang ni meletup bagus ke tidak, tapi Alhamdulillah dah hampir 30 tahun, mungkin lebih dah, Pak Ni masih buat kerja ini. Dan dengan istiqomah Pak Ni buat kerja ini, dah berpeluh dah sonok Pak Ni borak-borak dengan korang, teman Pak Ni. Dan Pak Ni menjadi pembimbing pula lah kepada anak-anak Pak Ni yang baru. Jadi Yusof, kalau Yusof menonton ni, kalau Yusof rasa Yusof bersalah, Yusof jangan rasa macam bersalah seperti tak ada keampunan tau. Semua orang buat salah. Yusof untung buat salah orang nampak, ada orang tegur. Bayangkan ada orang buat salah, orang tak nampak dan tak ditegur, dan dia terus rasa macam dia betul, dan terus melakukan kesalahan demi kesalahan demi kesalahan, kan? Macam kilometriko pula. Kilometer demi kilometer demi kilometer demi kilometer, kan? Terus melakukan kesalahan demi kesalahan demi kesalahan. Jadi sekarang ini, guys, korang dah kenal Yusof, penyampai radio Hits FM Sarawak. Korang dah kenal dia. Daripada orang tak kenal, orang usaha cari nama dia. Yusof, ini adalah benda yang hikmah yang dapat, positif lah yang awak dapat. You are now be known, kan? So orang dikenal ini ada harga dia. Harga dia ialah kena jagalah. Dan sekarang ini apa awak buat, benda akan menjadi perhatian awak. Orang komen mulut macam kena sengat tebuan lah. Itu anugerah Allah tu. Tak tahulah dia buat, kan? Tapi kalau natural, itu adalah anugerah Allah. Dan orang ingat itu. Pengacara mana, penyampai radio mana? Alah, penyampai radio yang pernah ketahukan cikgu satu ketika dahulu, satu. Alah, pengacara radio yang muda, yang mulut dia besar tu, lagi satu. So it's your trademark. Take that positively. And then inilah dia, mulut trademark awak ini akan menjadi satu lambang. Bayangkan kalau awak berniaga atas nama Yusof itu satu hari nanti, trademark awak apa? Yes, lips. So kita tukarkanlah semua energi negatif ini kepada positif, and you will be a better person. Ini daripada seorang ayah, seorang bapa, seorang pakcik, seorang atuk, Sebab dulu zaman Pak Ni tak ada siapa yang nak bagi pendapat, nak bagi nasihat. So sekarang ini dah ada zaman teknologi. I don't have to meet you personally, but I can still be positive. I can still be a person that you can take the energy from, because I've been in the industry for many years and I know what it's all about. Yang tak ada dalam bidang penyiaran, tak ada dalam bidang radio atau TV, ambillah benda yang sama ni, yang positif ni. Ambil, because it will happen to you too. Okay, let's go to the teacher. Teacher tu, dia bukan seorang penyampai ataupun pengacara. Dia buat kerja di TV atas
tanggungjawab. Sebab COVID. Jadi dia terpaksalah mengajar mesin. Ya. Dia bukan mengajar murid, dia mengajar mesin. Faham tak maksud Pak ni mesin apa? Mesin itu adalah kamera. Tak ada orang kecuali cameraman saja kat depan tu. Kalau biasa seorang guru, dia mengajar anak murid dekat depan. Bila dia buat lawak, anak murid ketawa. Bila dia bercakap, anak murid bagi respon. Angguk itu atau nodding adalah satu tindak balas. Sebagai manusia, kita tengok anak murid kita angguk, kita rasa macam yes, semangat lagi nak buat. Sebab anak aku masuk ilmu ni. Kan? Tapi pada waktu yang sama, kalau dia bertemu dengan anak-anak mengajar di kelas secara tradisional yang lama, anak murid menguap. Dia tahu, oh, aku dah boring ni. Aku kena lakukan sesuatu ni sebab anak murid aku dah menguap ni. Oh, anak aku lelaki anak murid aku dah main pen. Anak murid aku dah potong-potong eraser dah ni. Maknanya dah boring dah cikgu tu. Itu semua adalah satu petanda. Signal. Cikgu, lakukan sesuatu cikgu. Awak dah boring. Okey. Bila cikgu ni mengajar di TV, dia tak sama. Dia tak sama seperti mengajar anak murid di depan. Kaedahnya tak sama. Jadi, cikgu pun kena cari ilmu. Ilmu bercakap dengan kamera. Itulah dia. Susah. Tapi cikgu ni diberikan ilmu dengan cara yang sangat menggegarkan. Satu Malaysia bercakap pasal, siapa nama cikgu tu? Rafidah Rafidah Rahmat. Anggaplah ini satu rahmat. Kan? Anggaplah ini satu rahmat yang diturunkan oleh Allah, yang menyebabkan semua orang kenal cikgu dan nak menonton cikgu-cikgu lain, nak menonton Didik TV yang sebelum ini hanya cikgu saja, anak murid saja menonton, itu pun tak semua. Kali ni ramai nak menonton, rating tinggi, terutama rating cikgu Afidah ni. Kan? Tinggi rating. Nampak tak? Magicnya, ajaibnya, benda-benda yang berlaku, turn it into sesuatu yang menguntungkan kita, satu positif. And it's a benefit untuk Kementerian Pendidikan, benefit untuk stesen TV, Didik TV, benefit untuk guru-guru yang lain. Jangan ketahukan guru ni, ya, sebab dia mengajar. Dia bukan jadi pengacara. Dan dia mempunyai banyak getaran dalam hati dia. Aku tak pernah keluar TV lain bentuknya. Aku akan ditonton oleh berjuta orang. Sebelum ini ditonton oleh 20-30 anak murid je. Kali ni berjuta. Gila tak berdebah. Perkataan yang keluar pun mengarut-ngarut lah daripada mulut. Kalau dia nak baca prompter lagi. Aku tak biasa baca prompter depan tu. Bercakap boleh daripada otak, tapi boleh baca prompter kan nak ikut kelajuan. Prompter sebenarnya prompter tu patut ikut kelajuan cikgu tu, bukan cikgu ikut kelajuan prompter. Itu sebenarnya. Jadi ini semua ilmu. Kita baru masuk era belajar di TV. Ada orang akan ketawa, ada orang akan boring, ada orang akan suka, ada orang akan menyampah, ada orang akan dengki, ada orang ramai, ada orang itu, ada orang ini, ada orang itu, ada orang ini, ada orang itu. Nampak? Dan ada cikgu yang pandai, ada cikgu tak pandai, ada cikgu tak minat cakap depan kamera, ada cikgu yang tak belajar macam mana nak cakap dengan kamera, ada cikgu yang itu, ada cikgu yang ini, ada cikgu yang
Jadi itulah benda yang berlaku. Dalam diam partner dah 30 minit dah cakap dengan korang. Nampak tak? Sekian saja rancangan kita pagi ini, setengah jam dah. Tak ada iklan. Motivasi pagi sambil berlari dengan partner.